Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini kita sambung dengan satu lagi bahagian iaitu bab yang ke-8, kemahiran komunikasi. Okey, so dalam bab 8 ni ada 4 bahagian utama. Yang pertama ialah berkaitan dengan proses komunikasi. Okey, yang kedua berkaitan dengan bentuk komunikasi. Bahagian yang ketiga berkaitan dengan proses mendengar, dan bahagian yang keempat berkaitan dengan kemahiran berunding. Okey, jadi kita mula dengan bahagian yang pertama, itu berkaitan dengan proses komunikasi. Okey, so di bahagian ni, dalam video ni cikgu akan bincang dua bahagian. Bahagian pertama ialah berkaitan dengan apakah maksud kemahiran komunikasi, dan bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan proses komunikasi. Okey, so proses komunikasi ni ada 6 peringkat atau 6 elemen, ya. Alright, so fakta khusus ialah elemen dalam proses komunikasi. Hafal yang 6. Okey. Kajian menunjukkan seseorang pengurus ni dia menggunakan hampir 80% daripada masa bekerja, ya. Dalam satu hari ni, katakan dia bekerja 8 jam, dia menggunakan 6.4 jam, okey, untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Dan baki 20% hari bekerja tu digunakan untuk komunikasi secara tidak langsung. Okey. So komunikasi ini sangat-sangat penting untuk seseorang pengurus. Okey. So kita perhatikan apakah maksud komunikasi. So komunikasi maksudnya dia melibatkan proses pemindahan maklumat. Okey, transfer info, pemindahan maklumat daripada seseorang, sekumpulan atau organisasi atau dikenali sebagai pengantar. Okey, kepada seseorang, sekumpulan individu atau organisasi yang dikenali sebagai penerima dengan menggunakan media atau saluran tertentu. Okey, so apa keyword dia? Proses memindahkan maklumat dari pengantar kepada penerima melalui media atau saluran tertentu. Ingat, 4 keyword. Proses pemindahan maklumat dari pengantar kepada penerima melalui media tertentu. Okey, alright. Kenapa komunikasi ini penting dalam sesebuah organisasi? Okey, so cuba hafal Mosika Masuk. Okey, Mosika Masuk atau Mo to refer to motivasi. Okey, untuk mendorong pekerja. So, kemahiran komunikasi penting untuk mendorong pekerja supaya pekerja ikut atau kita boleh bentuk tingkah laku pekerja sama dengan apa yang kita nak. Okey, kita boleh mendorong pekerja untuk mencapai matlamat. Okey, yang kedua membentuk sikap atau tingkah laku pekerja. Okey, dengan ada kemahiran komunikasi ni, pengurus boleh membentuk apa sikap yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Jadi kamu akan perhatikan dalam syarikat tertentu, semua pekerja ni mesra pelanggan. Itu sikap yang dibentuk oleh organisasi. Sikap ni boleh dibentuk dengan menggunakan komunikasi. Okey, sebagai sumber maklumat, okey, untuk mendapat atau menghantar maklumat, memudahkan proses sosialisasi. Sosialisasi maksudnya interaksi. Okey, interaksi dengan orang lain. Dan last one ialah membentuk proses kawalan. Okey, ingat, Mo refer to motivasi. Okey, lepas tu C refer to sikap. Okey, K refer to kawalan, Ma refer to maklumat, dan SO refer to sosialisasi. Mosika Masuk. Kalau soalan tanya, kepentingan komunikasi dalam organisasi. Okey, alright. Kita pergi kepada proses komunikasi. Proses ni melibatkan 6 langkah. Okey, 6 langkah bermula dengan pengantar, diikuti oleh encode, saluran, decode, penerima dan maklum balas. Okey, yang ini mesti ikut turutan yang betul. Maklumat datang dari pengantar, diikuti oleh encode, melalui saluran, decode, penerima dan akhirnya maklum balas. So make sure arrow anak panah tu betul, ya. Okey, so ini dikenali sebagai proses komunikasi. Okey, ingat ada 6 elemen atau 6 komponen atau proses dalam komunikasi, ya. Okey, kita bermula dengan pengantar dulu. Okey, siapakah pengantar atau sender? Pengantar adalah orang yang ada message. Okey, pihak yang ada idea atau message yang ingin disampaikan pada orang lain. Okey, so pengantar orang yang ada message atau ada maklumat atau idea yang dia nak sampaikan. Dan dia juga dikenali sebagai pencetus message. Okey, he create the message, ya. Dan adakah dia berjaya menghantar message dengan betul bergantung pada keupayaan dia. Okey, keupayaan personality dia, tujuan komunikasi dan pandangan orang lain terhadap penyampai. Okey, so keyword utama adalah ingat pihak yang ada message untuk disampaikan pada orang lain. Okey, so sebagai contoh,
Ketua Pegawai Eksekutif Bank Komersial menyampaikan maklumat tentang BMO kepada semua pengurus cawangan dan pengurus bahagian. Okey. So di sini pengantar ialah Ketua Pegawai Eksekutif. Dia nak sampaikan maklumat berkaitan dengan visi, misi dan objektif kepada penerima iaitu pengurus cawangan dan pengurus bahagian. Okey, itu pengantar ya. So keyword dia apa? Pihak yang ada message. Okey, atau dikenali sebagai pencetus message. Okey, lepas tu berikan satu contoh. Okey. Alright. Encode. Okey, encode maksudnya pengantar menterjemahkan. Guna keyword yang betul. Okey, pengantar menterjemahkan maklumat atau mesej dalam bentuk simbol, perkataan, gambar raja yang mudah difahami oleh penerima. Okey. So pengantar mesti menyampaikan maklumat ni dalam bentuk yang mudah difahami. Dia boleh menggunakan simbol, boleh menggunakan perkataan, boleh menggunakan gambar raja supaya penerima ni dapat faham dengan mudah. Itu dipanggil encode. So keyword dia apa? Pengantar menterjemahkan maklumat. First keyword. Yang kedua, dalam bentuk apa? Simbol ke, perkataan, gambar raja, visual ke, whatever. Bentuk yang mudah difahami oleh penerima. Okey. Sebagai contoh, Ketua Pegawai Eksekutif memberi penerangan dalam bahasa Inggeris kepada pengurus cawangan dan bahagian melalui persembahan PowerPoint. Kenapa bahasa Inggeris? Dia andaikan pengurus cawangan dan bahagian ini lebih fasih dalam bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa lain. So, dia menggunakan bahasa Inggeris. Okey. Dan dia juga menggunakan persembahan PowerPoint supaya penerima ni mudah memahami maklumat yang disampaikan. Okey. Alright, kita pergi kepada yang ketiga, saluran. Saluran ni rujuk pada kaedah atau laluan. Ingat keyword dia, kaedah atau laluan yang dipilih oleh pengantar untuk menyampaikan maklumat. Okey, apa laluan atau saluran kaedah yang digunakan untuk menyampaikan maklumat. Okey. Dan pemilihan saluran ni mestilah sesuai. Kalau tak sesuai, mungkin maklumat tak terima dengan betul. Okey. Dan juga mengikut keupayaan penerima. Okey, macam sekarang ni masa COVID kan, ramai pelajar tak dapat mengikuti kelas kerana mereka kekurangan data untuk memasuki kelas Google Classroom. Ini masalah yang berlaku. Jadi, cikgu guna apa? Cikgu gunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya untuk memudahkan maklumat sampai kepada pelajar. Okey. Dan kita juga boleh pilih satu atau gabungan media, contohnya audio dengan visual, supaya mereka dapat faham maklumat dengan lebih jelas. Okey. Contoh, Ketua Pegawai Eksekutif menyediakan persembahan PowerPoint dan gambar berkaitan untuk menerangkan visi, misi, objektif kepada pengurus bahagian dan cawangan. Apa kaedah yang digunakan? Persembahan PowerPoint. Itu dipanggil saluran. Okey. Alright. Okey, apa dia decode? Decode ni proses penerima mentafsir. Ingat tadi encode pengantar menterjemahkan. Decode ni penerima mentafsir. Okey, atau dia cuba memahami mesej yang disampaikan oleh pengantar. Okey, supaya dia boleh mengambil tindakan seterusnya. Okey, so tindakan ni banyak bergantung pada maklumat yang diterima. Jadi dia cuba mentafsir maklumat. Okey, so pengantar mesti guna saluran yang sesuai supaya penerima ni dapat mentafsir dengan betul atau memahami mesej dengan betul. Okey. Contohnya, pengurus bahagian dan cawangan cuba memahami maklumat tentang visi, misi, objektif yang disampaikan oleh CEO dengan merujuk pada persembahan PowerPoint dan kertas edaran. Itu dipanggil decode. Bagaimana dia mentafsir atau cuba memahami mesej yang disampaikan oleh pengantar. Okey. Alright, langkah yang kelima, penerima. Atau elemen yang kelima, penerima, itu pihak yang menerima mesej. Okey, siapa yang terima mesej ni kenali sebagai penerima. Okey, so can be individu, sekumpulan individu ataupun can be orang ramai. Okey, contohnya maklumat yang ada dalam surat khabar ni ditujukan kepada orang ramai. Sesiapa saja boleh baca. Okey, panggilan telefon lebih kepada individu. So penerima ni mungkin seorang, sekumpulan atau orang ramai ya. Okey, pengurus cawangan dan bahagian ialah penerima mesej yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif. Itu penerima. Okey. Alright, last one, maklum balas. Okey, maklum balas ni rujuk pada reaksi atau dikenali sebagai tindak balas daripada penerima mesej. Okey, so maklum balas ni menunjukkan adakah maklumat disampaikan dengan betul atau tidak. Keberkesanan pencapaian komunikasi ini. Adakah maklumat disampaikan dengan betul atau tidak bergantung pada maklum balas. Okey. So maklum balas ni boleh diberi dalam bentuk lisan atau bertulis. Okey.
Contohnya mungkin ada maklum balas positif, setuju mengangguk kepala, negatif ni tidak setuju diam, itu adalah maklum balas. Okey. Pengurus cawangan dan bahagian beri pandangan dan kemukakan soalan kepada ketua pegawai eksekutif tentang visi, misi dan objektif yang disampaikan. Itu menunjukkan ada reaksi atau tindak balas. Okey. So pelajar ingat dia, langkah-langkah ni ada berapa? Ada 6. Bermula dengan apa? First one ialah P ialah pengantar, E refer to encode, okay. S refer to saluran, D refer to decode, okay. Diikuti oleh P penerima dan last one ialah maklum balas. Okay. All together ada 6 ya. Okay. Kita perhatikan soalan. Okay. Mungkin soalan minta lakarkan proses komunikasi. Lakarkan ni kamu just lukis gambar raja aja. Okay. Lukis gambar raja, pengantar, okay. Diikuti oleh encode, saluran, decode, penerima dan maklum balas. Make sure arahan ni, anak panah ni betul. Okay. Itu soalan pertama ya. Lakarkan. Nyatakan 5 elemen pertama, ini tak perlu lukis, just senaraikan saja. 5 elemen pertama, iaitu pengantar, encode, saluran, decode, penerima. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Soalan yang ketiga ni melibatkan gambar raja. Mungkin ada beberapa elemen dikosongkan. Okey, digantikan dengan W, X dan Y. Okey. Here W refer to what? W ialah encode. Okey, X ialah decoder, Y adalah maklum balas. Okey, so kamu kena sebutkan okey apa dia W, X dan Y. Okey. Uraikan 3 langkah pertama dalam proses komunikasi. Yang ni fakta 1, uraian 1. Okey, so fakta pertama apa? Pengantar. Okey, pengantar ialah orang yang ada maklumat untuk disampaikan pada penerima. Atau pengantar ialah pencetus message, pencetus idea. Okey, kamu dapat 2 markah atau boleh bagi contoh. Okey. Encode ialah proses pengantar menterjemahkan maklumat dalam bentuk simbol perkataan yang mudah difahami oleh penerima. 2 markah. Okey. Saluran adalah kaedah atau media yang digunakan untuk menyampaikan maklumat seperti PowerPoint. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Uraikan 3 langkah terakhir iaitu decode, penerima, maklum balas. Okey. Mungkin soalan minta kamu jelaskan elemen. Jadi fakta telah diberikan, kamu diminta berikan uraian dan contoh. Sebab soalan kata jelaskan, jadi kamu kena bagi uraian dan contoh. Okey. So encode ialah apa? Proses pengantar menterjemahkan maklumat pada penerima dalam bentuk yang mudah difahami. Contohnya, okey, gunakan contoh seperti ketua pegawai eksekutif menggunakan bahasa Inggeris untuk menerangkan visi, misi dan objektif kepada pengurus cawangan contohnya. Okey. Decode, proses penerima mentafsir atau memahami mesej yang disampaikan oleh pengantar. Okey. So tu decode, lepas tu contoh, berikan contoh iaitu ketua cawangan, okey, atau pengurus cawangan memerhatikan PowerPoint ataupun penerangan yang diberikan oleh ketua pegawai eksekutif untuk memahami secara mendalam visi, misi dan objektif. Okey. Soalan nombor 7, jelaskan proses komunikasi. Yang ni soalan esei panjang. Jadi 18 markah, mungkin kamu diberi 20 markah. Okey. So fakta 1, beri 2 uraian atau 1 uraian dengan 1 contoh. Jadi kamu dapat 18 markah. So setiap satu ni 3 markah. Okey. Alright. So itu saja untuk hari ini pelajar. Bahagian ni cikgu dah bincang. Ingat ya. 1, apakah maksud komunikasi? Kenapa komunikasi penting dalam sesebuah organisasi? Dan juga kita ada bincang 6 elemen dalam proses komunikasi. Okey, jangan lupa subscribe, okey, like dan share dengan kawan-kawan ya. Okey. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk skor dalam pengajian perniagaan bab komunikasi. Okey, belajar. Bye.